Okey, isu Tuan Guru versus Tuanku. Kepada saya yang serius ialah apabila Sultan Negeri Selangor mengutuskan satu surat kepada satu pihak, ya, iaitu dikatakan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden Parti Islam, menegur atas kedukecitaan Istana Negeri Selangor terhadap ucapan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang yang menegur dalam soal enactment Syariah Negeri Kelantan yang dibatalkan oleh Mahkamah Sivil Persekutuan kerana bertindih. Saya dah dengar ucapan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang yang boleh membakar semangatlah orang, sentimen, terutama pengikut-pengikut dan penyokong Parti Islam se-Malaysia, kerana ucapannya membawa dan beralas dan ada asas dari segi kita kata prinsip Islam, mengutamakan Islam, pemerintahan Islam, ya, cara mendaulatkan Islam dan bukan orang, ya. Dan saya juga faham kenapa Sultan Selangor barangkali mengutuskan surat teguran itu. Jadi kalau berita-berita ini benar, ini pendapat saya lah. Sebagai seorang Cina, kalau orang Melayu Islam lawan Melayu Islam, saya Cina, walaupun Islam tak masuk campur, ya, kerana sensitif. Tapi sebagai rakyat, rakyat Malaysia, kita akur dan taat kepada raja dan negara. Kita ada perlembagaan, kita ada rukun negara. Tapi sebagai seorang Islam pula, walaupun tak sebangsa, kita seagama, saya rasa daripada apa yang saya tahu, kita di negeri-negeri ada raja, di 9 negeri, ya, ada raja, dan ikut peradaban syariah maupun fiqh Islam, umat Islam adalah terbaiat dengan raja sebagai ketua agama masing-masing. Saya di Precinct 8 Putrajaya ini kira terbaiat dengan yang di Pertuan Agong lah, Kerajaan Persekutuan. Jadi sebagai seorang yang taat kepada raja, baiat dengan raja, saya diajar juga dalam mazhab Syafi'i, tidak boleh kita menunjuk kepada orang bukan Islam perpecahan. Dan kalau ingin menegur raja, ada sebut raja, yang saya dengar telah disebut oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, ia perlu dilakukan dengan satu cara bermajlis, beradab, beradat, di mana kita boleh, saya percaya Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang sebagai ketua dari pembangkang dan juga Presiden Parti Islam yang cukup popular dan menang hampir mutlak lah, boleh kata mutlak, di Pantai Timur, Kelantan, Terengganu, Kedah, dan juga Perlis, dan juga pengaruh yang merata, perlu dan boleh memohon untuk menghadap raja atau majlis raja-raja untuk membuat teguran beliau atau kenyataan beliau secara baik berdepan, kerana ia boleh menguatkan lagi umat Islam, memberi buat umat Islam lebih terpegunlah, kagumlah dengan peradaban kita. Dan kerana kita perlu sangat kesatuan dan perpaduan di kalangan umat Islam, kerana perpecahan itu saya percaya ada satu larangan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, dengan seperti watasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, kepada orang beriman supaya berpegang pada tali Allah dan jangan berpecah belah. Dan juga dalam surah Al-Hujurat ayat 9, inna mu'minuna ikhwan, sesungguhnya orang beriman ini bersaudara, ya. Dan juga fa'in tanazaqtum fi syai' farudu ila Allah wa rasul, iaitu kalau kita bercanggah dalam apa juga pendapat,
kita kembali kepada Allah dan Rasul. Dan caranya ayat sebelum tu ialah atiullah wa atiu rasul wa uli amri minkum. Kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, iaitu yang pembawa Al-Quran, iaitu taat kepada ayat Allah, risalahnya, dan juga kepada uli amri minkum, pemimpin paling tinggi, dan juga telah disebut dalam perlembagaan negeri maupun persekutuan, ketua agama Islam ialah raja. Ya. Jadi ini kalau melibatkan soal agama, bolehlah, perlulah laku sedemikian itu. Saya beritahu ini juga kerana bagi masyarakat Cina lah, kita Cina rakyat ini, kita tahu sensitifnya isu 3R. Kita tahu tentang akta hasutan, dan ada beberapa segelintir anasir yang akan ambil kesempatan, akan boleh buat kucak kacir lah kalau mereka tengok pertama kesatuan umat Islam yang dah berpecah dan lemah makin lagi retak dengan institusi raja pula tegur menegur. Jadi saya beri ini pendapat saya. Pertama, bahawa kita masyarakat Cina ini, saya boleh mewakili Cina, saya faham Cina, saya bangsa Cina, saya tahu budaya Cina, walaupun saya memeluk Islam, saya tahu tentang hak bangsa juga di bawah Al-Quran sebagai kebesaran Allah dan sesuatu yang Allah kurniakan. Tetapi batasannya ialah kita jangan berpecah. Kita jangan lawan ketua yang ada. Ya? Dalam apapun kita bercakap, kena berundingan cara baik. Jangan ikut barat yang sentiasa ingin peperangan dan mengambil keuntungan kesempatan daripada peperangan. Kita budaya Timur, apatah lagi Islam, apatah lagi di Malaysia, nak menjaga keharmonian semua perkara, ya, ekonomi, perkauman budaya, politik terutamanya. Jadi pendapat saya ialah ini mesti diperhati oleh semua masyarakat di Malaysia. Dah jadi isu besar. Jadi sebelum dia meletup, saya ini terpulanglah kepada bijaksana Tuan Guru Haji Abdul Hari Awang. Saya percaya beliau tahu langkah yang terbaik untuk diambil lah, untuk menjaga keharmonian istana. Saya juga ada pengalaman bersama jemaah PAS dulu, Esko Pemuda PAS bukan Melayu pertama, bersama Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, juga bersama Ustaz Fadil Nur Allahyarham, Tuan Guru Ni Abdul Aziz Allahyarham, dan Ustaz Naqai Ahmad, Suki Latif, Yusuf Rawa, Syed Ibrahim. Kita dah pusing buat dialog dengan Cina, masa dulu tahalus siasi dengan Cina, tidak disukai oleh DAP, tapi Tong Chiao Chong, gabungan sekolah-sekolah Cina, berbincang isu, mereka tertarik kepada Islam. Saya rasa rindulah zaman itu 80-an dan merayu kepada Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, hidupkan balik tahaluk asyasi sebagai dakwah. Ini bukan politik, ini berdakwah. Kerana kerja Rasulullah SAW antara sifatnya ialah tabligh, menyampaikan, berdakwah. Dan kita ada dua masyarakat kaum lain, iaitu China dan India, tapi adalah rakyat Malaysia. Jadi alangkah baiknya kita boleh berdakwah kepada mereka, menunjuk kepada mereka keluasan Islam, tidak asabiyah, tidak zalim berdasarkan perkauman maupun berdasarkan nasionalisme, kerana Islam ni luas. Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil alamin, dan Al-Quran ini mesej kepada An-Nas, Al-Insan, semua manusia, tanpa kira kaum, budaya, bangsa, nasional, negara. Ya. Jadi tak lama lagi kita bulan Ramadan, dan lepas tu Hajj, di mana kita sentiasa nak tunjuk contoh terbaik kepada umat. Kerana esok kelak di akhirat kita akan kiamat di sana, bangkitan untuk dihisap. Apakah di dunia ini kita diberikan hidayah, kita sama-sama diberikan petunjuk oleh Allah, kita sama-sama memohon jalan yang lurus, apakah kita melaksanakan tugas itu yang baik. Sekian, Assalamualaikum.